أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم برضا الله تعالى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hadirin hadirat rahimakumullah yang dikasihi oleh Allah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetamu Allah dan Rasul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita nikmat kesihatan, kesempatan, taufik dan hidayah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini. Diharapkan sekalian yang hadir sihat walafiat. Insya-Allah sama-sama kita memperbaiki dan memperbetulkan niat kita di dalam tujuan hadir ke dalam majlis ilmu ini, serta berusaha menjaga adab kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keberkahan majlis ilmu dan kefahaman, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sambungan kitab kita Risalah Al-Misbah Al-Munir, edisi Rumi, muka surat 26. Ada yang pakai Jawi tak? Jawi muka surat? Jawi muka surat 12. Baik, muka surat 26 perenggan 2. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, harap ingat lagi hukum akal yang tiga, ingat serta faham, iaitu yang pertama wajib pada akal. Apa yang dimaksudkan dengan wajib pada akal? Perkara yang akal kita menghukumkan apa? Mesti ada, mesti sungguh semata-mata, tidak boleh menerima tak boleh menerima tiada. Itu erti wajib akli. Kemudian yang kedua mustahil akli ataupun mustahil pada akal. Apa yang dimaksudkan ataupun apa yang dikehendaki dengan mustahil pada akal? Itu suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada ataupun mesti tidak sungguh, ataupun perkara yang
tidak boleh diterima pada akal adanya sekali-kali. Perkara yang akal kita tidak boleh menerima ada sekali-kali. Bahkan akal kita hanya menghukumkan mesti tiada selama-lamanya, tak boleh ada. Itu mustahil akli. Yang ketiganya harus pada akal. Apa pula yang dikehendaki dengan harus pada akal? Iaitu apa? Masya Allah, tabarakallah. Ini semua ulang kaji ni, tanya semua dapat. Masya Allah, tabarakallah. Perkara yang akal kita boleh menerima ada dan tiada. Akal kita boleh menerima adanya perkara itu, ataupun akal kita boleh menerima tiadanya perkara itu, ataupun boleh terima sungguhnya, dan akal kita juga boleh menerima tidak sungguhnya. Okey, dah faham insya-Allah. Boleh halih hari ni. Kalau tak faham tak boleh halih. Baik, maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, yakni apabila dikatakan wajib pada akal, ataupun bila kita dengar perkataan wajib pada akal ataupun wajib akli, maka terkenalah ataupun dikehendaki dengan kata wajib akli itu kepada barang yang tentu sungguh. Bila sebut wajib akli, nak menunjukkan kepada perkara yang tentu sungguh, tentu sungguh. Dan mustahil pada akal itu, apabila kita dengar perkataan mustahil pada akal itu pula, terkena kepada barang yang tentu tidak. Apa maksud tentu tidak? Tentu tidak tulis. Tulis. Tentu tidak, yakni tentu tidak sungguh. Nanti kan kita tak faham tentu tidak apa pula. Kena rajin mendhabit kitab. Nanti boleh beli pen baru. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Dan mustahil pada akal itu terkena pada barang yang tentu tidak, yakni tentu tidak sungguh. Dan apabila dikatakan harus pada akal itu, kena kepada barang yang terima, yakni pada akal, yang terima, yakni yang terima pada akal, kedua-dua. Terima, yakni terima pada akal. Terima apa pula kan, terima kasih pula dia kata. Dan harus pada akal itu kena kepada barang yang terima, yakni terima pada akal, kedua-dua. Apa maksud kedua-dua? Yakni terima sungguh dan terima tidak, yakni terima tidak sungguh pun akal boleh terima, tidak sungguh pun akal boleh terima. Itulah yang dikehendaki dengan harus akli. Harus akli. Jadi sepintas lalu nak bagi tahu wajib akli ni tuan-tuan. Tadi kita dah faham wajib akli ni adalah perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada ataupun mesti ada sungguh, betul? Dia terbahagi kepada dua. Wajib akli ni dia ada dua bahagian. Yang pertama wajib akli yang daruri, nama dia. Wajib akli yang daruri. Nak tulis-tulis, tak nak tulis pun tulislah. Itu tambah-tambahlah sementara teringat. Wajib akli yang daruri. Apa maksud wajib akli yang daruri? Maksud wajib akli yang daruri ni tuan-tuan puan-puan yang hadirin hadirat rahimakumullah, iaitu sesuatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada, ataupun kita menghukumkan perkara itu mesti sungguh, kita menghukumkan dengan mudah saja kita menghukumkan perkara itu mesti, perkara itu sungguh, tidak perlu kepada dalil-dalil, tak perlu kepada perbahasan, tidak perlu kepada keterangan-keterangan.
dengan mudah sahaja akal kita menetapkan perkara itu mesti sungguh. Tak payah nak bawa dalil Quran, tak payah nak bawa dalil akli, tak payah nak berbahas-bahas, tak payah. Mana contohnya? Dapat tak tadi wajib akli yang daruri ni? Perkara yang akal kita menghukumkan mesti sungguh, mesti ada. Menghukumkan dengan mesti ada sungguh tadi dengan mudah. Apa maksud dengan mudah? Tak perlu nak dibahas-bahas, tak perlu nak mencari dalil dalil, tak payah. Mudah je kita nak menghukumkan, senang je kita nak hukumkan, mesti ada, mesti sungguh, mesti betul. Baik. Contohnya mana? Saya kata contohnya begini. Setiap benda mesti bertempat. Setiap sesuatu mesti bertempat. Sungguh ke tidak? Kena dalil. Setiap benda mesti bertempat. Sungguh ke tidak? Tuan-tuan sekarang bertempat ke tidak? Mana dalil? Tak payah dah. Itu maksudnya kita menghukumkan perkara itu mesti ada, mesti sungguh dengan tak payah nak bahas-bahas, tak payah nak berdebat-debat, tak payah nak bawa dalil Quran, dalil hadis. Perkara itu kita hukumkan mesti ada, mesti sungguh dengan mudah. Itu yang dimaksudkan dengan wajib akli yang daruri. Okey. Sebenarnya dia ada dalil juga ke? Ni dalil kita tengok sendiri. Ni kita bertempat ni tempat ni. Tak payah dalil. Maknanya benda yang akal kita menghukumkan dengan mudah mesti ya. Setiap benda bertempat mesti ya. Tak percaya. Dia kata tak percaya. Tu ada masalah tu kalau tak percaya. Satu sebahagian daripada dua. Sungguh ke tidak? Kena dalil. Nak bahas? Tak payahlah, benda mudah. Itu maksud wajib akli yang daruri. Adapun kita nak menghukumkan mesti sungguh ada Allah, bukan mudah. Kita nak menghukumkan mesti ada Tuhan, mesti ada Allah, bukan mudah. Dah tu orang mudah dia cakap ada Allah, itu tiru. Tiru mudah nak? Mudah. Kita dengar orang cakap, kita tiru mudah. Sebenarnya nak menghukumkan ada Tuhan ni bukan semudah kita hukumkan setiap benda bertempat tadi. Nak menghukumkan ada Tuhan, kuasa Tuhan, sedia kala Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain dan sebagainya, bukan perkara mudah. Diperlukan perbahasan, perlukan keterangan-keterangan, perlukan kepada dalil-dalil. Itu beza. Jadi nak menghukumkan mesti ada Allah tadi, itu termasuk dalam kata wajib akli yang nazari. Wajib akli yang nazari. Maknanya bukan mudah kita nak menghukumkan perkara itu mesti ada. Bukan mudah kita nak menghukumkan perkara itu mesti sungguh. Kerana ia memerlukan kepada perbahasan, perlukan kepada keterangan-keterangan ataupun dalil-dalil. Okey. Begitulah juga mustahil akli tadi. Mustahil akli pun bagi pada dua juga, daruri dan juga nazari. Okey, contoh kita kata handphone ni saya cakap handphone ni tak ada tempat dia. Mustahil. Handphone ni tak ada tempat, ataupun tuan-tuan ni tak ada tempat sekarang ni. Sungguh ke tidak sungguh? Sungguh ke tak sungguh? Saya kata tuan-tuan sekarang ni tidak bertempat. Sungguh ke tidak? Tidak sungguh. Mudah tak nak menghukumkan tidak sungguh tu? Mudahlah. Tapi kita nak menghukumkan tidak ada Tuhan selain Allah, bukan mudah. Nak kena ada perbahasan dan dalil-dalil. Itu yang dikatakan mustahil akli yang nazari. Okey, dah lah. Ataupun nak menghukumkan harus pun begitulah juga. Harus akli yang nazari. Contohnya Allah Ta'ala Maha Kuasa memberikan pahala
kepada orang yang tidak beribadah. Harus ke tidak? Harus tak Allah Ta'ala nak bagi pahala pada orang yang tidak beribadah? Harus pada Allah. Tapi bukan mudah nak hukum harus tu. Dia berhajat kepada perbahasan, dia berhajat kepada dalil dan dalil-dalil. Okey, dah. Okey, sambung balik. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kata wajib pada akal, tentu terkena kepada barang yang tentu sungguh. Bila disebutkan mustahil pada akal, terkena kepada perkara yang tentu tidak, yakni tentu tidak sungguh. Dan apabila dikatakan harus pada akal, menunjukkan kepada perkara yang akal kita boleh menerima kedua-dua. Harus pun boleh, tidak harus pun sungguh pun boleh, tidak sungguh pun boleh. Habis. Dan nyata pula daripada hukum akal itu, mana setelah kita diterangkan, maka nyatalah pada kita, dan nyatalah makna pada kefahaman kita yang belajar. Kalau tak belajar, tak nyata. Kalau tak belajar, tak nyata. Maksudnya kalau tak belajar, tak tahu. Kalau tak belajar, tak faham. Tapi setelah kita belajar, diterangkan, dihuraikan, nyatalah. Dan nyatalah pula daripada huraian hukum akal itu, bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Nampak tak? Jadi nak mengenal, nak mengetahui, nak memahami perkara yang bersangkut paut dengan pegangan dan kepercayaan di dalam hati, perlu kena pijak anak tangga ni dulu, iaitu mana? Mengerti, memahami hukum-hukum akal. Maknanya kalau tak ada, kalau kita tak pandai, tak tahu, tak faham hukum akal ni, ibaratnya tak ada anak tangga yang nak menyampaikan kita kepada akidah yang sebenar. Jawabnya takkan sampai dah. Kita takkan faham, kita takkan jumpa apa itu akidah yang sebenar kalau kita tidak mengerti dan memahami apa itu hukum akal. Nampak tak? Jadi mengetahui akidah yang sebenar wajib ke sunat? Wajib. Maka tangga nak sampai ke situ juga hukumnya wajib. Kerana kalau tak pijak tangga ni, tak sampai situ. Macam kalau tak keluar rumah, tak sampai solat Jumaat, maka keluar rumah jadi wajib. Kalau tak belajar hukum akal ni, kita takkan faham apa itu akidah yang sebenar. Maka belajar hukum akal ni jadi wajib. Tak belajar, berdoa. Kan dah belajar erti wajib, buat dapat pahala, tinggal berdoa. Jadi kalau tak belajar hukum akal ni berdosa. Tak belajar hukum akal ni berdosa. Sebab hukum akal ni nak menyampaikan kita kepada akidah yang sebenar. Dan nyata pula daripada huraian hukum akal itu bahawasanya mengetahui hukum akal itu satu tangga bagi mengenal akidah. Jadi bagi siapa-siapa yang belum faham, tolong fahamkan cepat-cepat. Jangan tangguh-tangguh. Sebelum kita nak teruskan pelajaran nanti yang lagi akan datang, fahamkan ni. Ini penting ni, hukum akal ni. Walaupun tiga, kalau tak faham nanti masalah kat depan. Jangan malu-malu nak tanya. Tanya saya tak apa. Tak perlu malu. Saya tak tahu, saya tanyalah orang lain. Saya bukan pandai, pun bebal juga pun, tak erti juga. Jadi tuan-tuan tanya saya tak tahu, saya tanyalah orang lain yang pandai. Kita bukan gerti. Kita bukan alim. Baca pun mengangkat. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Jadi tangga mengenal akidah dan teguh akidahnya. Yang pertama, faham hukum akal ni nak menyampaikan kita kepada pegangan yang sebenar. Akidah tu makna pegangan dalam hati yang sebenar. Yang kedua, dengan mengerti hukum akal ni nak meneguhkan akidah. Satu nak menyampaikan, yang kedua nak meneguhkan. Faham di sini, kalau tak tahu hukum akal ni, boleh jadi akidahnya tak betul. Boleh jadi akidahnya tak betul, dan boleh jadi kalau ada akidah pun tidak teguh. Dia nak teguh, kena belajar ni. Kerana
Akidah itu, sebab apa dikatakan belajar hukum akal, mengerti hukum akal ni adalah suatu tangga untuk mengenal akidah yang sebenar. Kena kenallah akidah yang sebenar dan tak sebenar. Kalau seandainya kita tak mengenal mana satu pegangan yang betul dan mana satu pegangan yang salah, mana yang kita nak ambil? Kalau dalam keadaan kita tak tahu mana akidah yang betul dan salah ni, yang Wahabinya begitu, yang Syiahnya begitu, yang Mu'tazilahnya begitu, yang Mujassimahnya begitu, yang Qadariyahnya begitu, Jabariyahnya begitu, Ahli Sunnahnya begitu, mana satu ni? Kalau kita tak kenal, dah nak ambil yang mana? Sebab tu kena kenal baru boleh ambil. Nampak tak? Sebab tu kalau orang tak nak belajar tauhid ni, dia boleh terima pakai semua akidah. Kalau tak nak belajar ilmu akidah ni, ilmu tauhid sifat 20 ni, dia boleh terima semua akidah, dia boleh ambil. Dia kata semua sama je. Nampak dia tak boleh beza mana yang betul, mana yang salah. Bila tak boleh beza, tak tahu nak ambil yang mana, lah ambil semua. Apa jadi kalau campur yang bersih dengan kotor? Dia jadi bersih ke dia jadi kotor? Jadi kotor lah. Nasi Arab buh tahi kambing sikit. Macam gaul-gaul boleh makan agak-agak? Tak boleh. Sebab dah bercampur dengan benda kotor. Jadi jangan dalam hati kita ni akidah yang betul pun ada, akidah yang sesat pun ada. Dia kira sesat dah tu, dia tak kira betul dah. Mentauhidkan Allah pun ada, kadang-kadang mensyirikkan Allah. Dia jadi apa? Jadi syirik. Dia tak jadi mentauhidkan Allah. Dalam bab akidah dia tak boleh campur-campur macam tu. Dia bukan macam bab fiqh. Mazhab tu kata baca doa kunut. Boleh? Mazhab ni kata tak perlu baca. Tak ada masalah. Tapi dalam bab akidah lain, tuan-tuan. Bab akidah lain. Okey. Kerana akidah itu pengakuan di dalam hati seseorang, bukan di lidah. Akidah ni benda dalam hati. Benda dalam hati. Kalau tak dibahaskan, tak dibincangkan, tak dituturkan, kita takkan faham, kita takkan tahu. Benda dalam hati. Maka tidak dapat pengakuan itu. Makna tidak dapat pengakuan yang sebenar itu. Dalam kitab tu tulis maka tidak dapat pengakuan ataupun pegangan itu, yakni pegangan ataupun pengakuan yang benar itu, melainkan makna baru boleh dapat. Melainkan baru boleh dapat dengan mengerti hukum-hukum akal yang tiga itu. Makna kita takkan boleh tahu apa itu akidah yang betul kecuali dengan memahami hukum akal ni. Mau tak mau kena belajar juga hukum akal ni. Dia kata tadi kita takkan tahu, takkan mengerti apa itu akidah pegangan yang betul kecuali, apa maksud kecuali? Baru boleh tahu. Kecuali baru boleh tahu akidah yang betul dengan memahami hukum akal ni. Hukum akal yang tiga itu maksudnya wajib akli, mustahil akli dan harus akli. Dan orang yang tidak mengerti hukum-hukum akal tersebut, orang yang tak tahu apa cerita hukum akal ni, hukum akal tu apa, wajib akli, mustahil akli, harus akli tu apa, tak tahu. Tak tahu, boleh jadi tak tahu sebab tak nak ambil tahu. Kalau tak tahu sebab tak nak ambil tahu, dosa. Tapi kalau tak tahu dengan sebab masih belajar, tak dosa. Mustahil dalam masa yang singkat nak tahu semua benda, betul? Jadi selagi kita duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah ada kemaafan daripada Allah. Ada ruang-ruang keampunan daripada Allah kerana kita sedang berusaha untuk ambil tahu. Ada pun orang yang tak tahu kerana memang tak nak ambil tahu, itu dosa. Itu disengaja. Orang panggil jahil yang disengajakan, kebodohan yang disengajakan. Sengaja tak nak pergi cari, sedangkan dia orang cerdik, dia orang bijak. Seandainya kalau dia pergi, ada harapan pandai. Dia bukan orang gila. Belajar ilmu lain boleh ngerti macam-macam ilmu lain, maknanya ada harapan dia boleh mengerti ilmu ni. Tapi sayang dia tak nak datang, tak nak pergi cari ilmu, sehingga dia tak gerti, dia tak tahu, dia tak faham. Maka duduk dalam dosa lah. Selama mana dia tak pergi belajar tu, selama itulah duduk dalam dosa. Kenapa? Kerana dia ahli ilmu, makna dia orang yang ada peluang boleh memahami. Kecuali dia gila ataupun akalnya tak waras, itu dah memang tak ada peluang, tak ada harapan nak pandai. Jadi dia tak pergi belajar, tak ada masalah. Ni bijak, cerdik, kira duit, pandai.
Kira duit pandai tapi tak nak pergi belajar. Jadi dia tak tahu pasal semayang, tak tahu pasal puasa, tak tahu pasal akidah, tak tahu pasal ikhlas dan sebagainya, sebab dia sendiri yang tak nak pergi cari. Maka duduklah dalam dosa. Sebab tu kena belajar. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, kaya miskin, semua kena belajar. Ini perintah Allah atas kita semua manusia. Tak ada pilih bulu. Tak ada pilih bulu siapa-siapa. Dan orang yang tidak mengerti hukum akal tersebut terkadangnya tidak ada akidah sedikit pun. Kadang-kadang tak ada pegangan dalam hati. Kadang-kadang jagang-jagang, kadang-kadang orang dah macam mana dia nak mengetahui akidah yang betul? Hukum akal pun dia tak tahu. Tu kata tadi, terkadang-kadang orang yang tak mengerti hukum akal ni boleh jadi kadang-kadang dia tak ada pegangan langsung dalam hati. Dia tak peduli Tuhan ni ada ke, Tuhan ni tak ada ke, tak ada dalam kamus hidup dia. Tak peduli. Tak ada masa nak mikir tentang Tuhan ni ada ke, tak ada. Tak ada masa. Ada jenis manusia macam tu, dia tak ambil peduli ada ke Tuhan, Allah ni betul ke, sungguh ke, tidak ke. Tak ada masa nak mikir benda tu. Tu contoh. Ada orang jenis macam tu, mikir kaya, mikir duit, mikir pangkat, mikir harta, mikir macam-macam, fikir seronok atas dunia tu yang dia mikir. Tuhan ada ke tidak, tak ambil peduli, tak ada masa nak mikir. Auzubillah min zalik. Tu kadang-kadang, mudah-mudahan kita tak masuk dalam golongan ni. Allahumma amin. Mudah-mudahan anak cucu cicit isteri kita, anak-anak kita tak masuk dalam golongan ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan lahirkan di kalangan kita cucu cicit kita, anak isteri kita di kalangan orang yang ambil tahu tentang akidah. Allahumma amin. Macam itulah. Ni kalau minta duit, amin kuat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak bini kita, cucu cicit kita kaya raya. Amin. Kuat amin. Hilang. Kan berputus dalam hati. Contoh Ustaz kata masa dalam kelas kan orang tu tak solat, tapi dia tahu solat itu wajib. Wajib. Tapi dia tak solat. Tapi sekarang yang masuk hukum akal ni, jadi diterima akal oleh dia yang walaupun dia tak solat, dia akan masuk syurga. Tapi dia tak belajar, dia tak pergi. Dia kata kalaupun sekalipun dia tak solat, dia masuk syurga. Macam yelah sekarang kalau dalam kelas online banyak yang di dalam multimedia kan, semua ustaz banyak cakap teruk-teruk orang Islam, hidup akhir dia tetap di dalam syurga. Jadi sekarang ni saya belajar ni, kan ustaz kata kita ada jadi fasik, kita ada jadi fasik, kita ada jadi meninggalkan perintah Allah jadi fasik lah. Meninggalkan perintah Allah tu jadi fasik lah. Tak semayang, tak mengaji, dedah aurat tu jadi fasik. Adakah dia masuk syurga? Masuk syurga. Dia sedar yang dia tetap Islam. Memang di Islam. Di Islam. Tapi dia tak boleh belajar, tapi dia tahu dia Di Islam makna dia beriman. Dia beriman, dia beriman. Cuma Islam atas dunia dia tu tak zahir pada dia tu seorang Islam. Sebab dulu dia kata Islam apa? Amalan zahir. Iman ni amalan hati. Dia tak solat tapi dia beriman. Ada pula yang solat tapi tak ada yang solat tapi tak beriman. Faham tak tu? Solat tapi tak beriman, faham? Solat tapi hati ragu-ragu dengan Allah. Solat tapi akidahnya sesat. Tu contoh orang yang solat tapi kafir. Na'udzubillah. Tapi yang tahu kafir tu Allah. Sebab benda dalam hati dia. Ni ilmu, makna tu panduan. Orang yang zahirnya solat, puasa, zakat, haji, umrah tapi akidahnya sesat, makna orang yang jenis macam ni kafir di sisi Allah. Di sisi kita makhluk manusia ni, dia orang Islam. Sebab tilik pada zahirnya dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Tak ada dia membuat benda-benda yang khurafat, yang mensyirikkan Allah, tak ada. Pun tak pernah dengar daripada mulut dia keluar perkataan yang merosakkan akidah. Jadi sangka baik kita, dia orang Islam. Macam tu. Kalau disembelih kambing, gilah makan.
Kemudian maka orang yang tidak ada akidah, kadang-kadang dan terkadang tidak ada akidah sedikit pun, kadang-kadang tak ada akidah sedikit pun, yakni tidak ada pegangan dalam hatinya, tak ada langsung pegangan. Maka orang yang tidak ada akidah atau tidak ada pegangan dalam hati itu dinamakan akan dia orang yang jahil. Maknanya orang yang tak tahu tentang pegangan dalam hati, orang tak tahu tentang kepercayaan dalam hati terhadap Allah. Dan jahil, tak tahu, tak reti tentang Allah itu tidak sah imannya. Nampak tak? Allah tu ada ke tidak? Entahlah, tak tahulah nak cakap. Tu maknanya. Kalau dalam hati dia macam tu, kalau dalam hati dia macam tu, Allah ni ada ke tidak ni, entahlah. Dalam hati dia, ni kenalah cakap, takkan tak dengar pula. Dalam hati dia kata begini, dia kata Tuhan ni ada ke tidak, Allah A'lam lah. Tak tahulah. Dalam hati dia ni, tadi saya cakap, dalam hati dia macam tu. Makna orang ni tidak sah iman dia. Dia semayang tak terhingga semayang, tapi dalam hati dia Allah ni ada tidak, ya ke tidak, tak tahulah. Tak ada pegangan. Dia kafir dengan Allah. Tidak sah imannya. Dan apabila tidak sah imannya, apa jadi? Bila iman dalam hati itu tidak sah, dengan sebab dia ragu-ragu tentang ada ataupun tidak adanya Tuhan ni, dia meragui, maka tidak sahlah agamanya. Dengan sendiri memberi kesan Islam dia di sisi Allah pun tidak sah. Islam dia pun, agama dia pun, yakni Islam dia pun tidak sah di sisi Allah. Bila dah Islam dia, agama dia tidak sah di sisi Allah, apa jadi pada segala amal yang dia buat? Apa yang jadi pada segala amal yang dia buat? Ada masa dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umrah. Kalau anak kan khidmat mak bapak, kalau isteri kan khidmat suami, kalau suami cari nafkah pada anak isteri, tolong sini, tolong sana, bantu sini, bantu sana. Apa jadi? Jadi debu semua. Jadi debu. Kenapa jadi debu? Kerana amalan yang dibuat oleh orang yang tidak beriman tidak diberi pahala oleh Allah, sekalipun dia orang Melayu. Dia bukan syarat Melayu, dia beriman ke tidak. Dalam kubur esok tak tanya kau Melayu ke Cina. Melayu. Okey, Melayu boleh. Cina, bangun balik. Mana pula? Neraka ke syurga ke, nak tahu Islam ke tidak, beriman ke kufur. Dia tak tanya kau bangsa apa. Kau Melayu, syurga. Kau India, India tak boleh, India neraka. Ada ke macam tu? Beriman ke tidak? Beriman syurga, tak beriman tempat satu lagi. Na'udzubillah min zalik. Tak kira Melayu ke Arab. Dia orang Arab tapi akidah dia salah, neraka. Dia bukan kira Melayu ke Arab ke Cina ke, dia kira beriman ke tidak. Bangsa tak ada apa masalah, bangsa. Dan makna tidak sah imannya. Dan apabila tidak sah imannya, tak diterima imannya, tidak lulus imannya, membawa kepada tidak sah agamanya, yakni tak sah agama di sisi Allah. Kita tak tahu sebab benda dalam hati kita tak tahu. Ini maklumat yang kita belajar ni maklumat, bukan nak kata atas siapa-siapa. Bukan kita nak tuduh sesiapa, orang tu kafir, orang tu dah. Ini maklumat. Siapa yang macam ni, dia lah. Siapa langgar lampu merah, dia lah kena saman. Tak langgar, duduk dia diam. Apa ustaz ni tuduh orang langgar lampu merah? Tuduh siapa? Orang bagi tahu. Ustaz tu kata tu kapi. Siapa pula kata tu kapi tu? Orang bagi tahu. Siapa langgar lampu merah kena saman. Kau langgar ke? Tak langgar, dah duduk dia diam. Yang langgar lah. Siapa yang macam ni dalam hatinya, dia lah tu. Siapa yang dalam hatinya tak ada pegangan tentang Allah, dia lah tu. Siapa? Mana aku tahu? Tak tahu. Siapa-siapa lah. Ada jenis macam tu. Apa tu? Kapi. Tu. So mengaji tak mau. Komplain banyak.
Tanya tauliah ada tak? Tauliah ada tak? Yang ada tauliah pun kau tak pergi ngaji. Dia tanya, ustaz tu ada tauliah tak? Dah kalau ada tauliah kau nak ngaji ke tak nak? Masalahnya sekarang ramai ustaz yang ada tauliah pun kau tak pergi. Itu nama dengki namanya. Dah saya ada tauliah tidak? Mana saya tahu. Siasatlah sendiri. Baik, dan apabila tidak sah imannya, tidak sah agamanya, kenapa pula bila tak sah iman, tak sah agama di sisi Allah? Kerana makna iman kerana sah agama itu, yakni sah agama kita di sisi Allah terhenti ia di atas sah iman. Tu kira Islam sisi Allah. Islam atas dunia tak kira macam tu. Islam atas dunia ni lidahnya mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, Islam lah buku kata. Tapi sisi Allah tak boleh tipu dengan lidah kita. Sekalipun lidah kita mengaku Allah Tuhan, Muhammad Rasul, tapi dalam hatinya tak betul pegangan terhadap Allah, tetap Islamnya tak laku sisi Allah. Sekalipun orang ramai menyangka dia orang Islam. Faham tak ni tuan-tuan? Agak-agak faham. Banyak orang tak faham ni. Orang faham bila semayang beriman, bila semayang beriman. Hati ragu-ragu pun Islam juga. Ramai yang faham macam tu. Bila tak ngaji taknya faham. Kerana makna iman itu tasdik di hati. Iman ni maknanya tasdik di hati. Apa makna tasdik? Membenarkan. Dalam hati kita membenarkan, dalam hati kita menyungguhkan, bukan dalam hati kita meragukan, bukan dalam hati mempertikaikan. Tasdik, mengiyakan, menyungguhkan sekalipun kita tak buat. Solat, hati kita menyungguhkan, memang solat dia waktu ni memang sungguh benar daripada Allah. Dah kita solat, kita tak solat, tu dia beriman. Sebab apa? Hati dia membenarkan. Faham Mengaku hati dengan sekalian barang yang didatangkan, maknanya yang dibawa dengan dia barang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada segala pekerjaan agama. Jadi apa saja pekerjaan urusan agama yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajiblah hati kita membenarkan. Semua membenarkan semua, bukan membenarkan sebahagian. Faham? Ada orang membenarkan sebahagian. Yang kena dengan selera dia benarkan, yang tak kena dengan selera dia tak membenarkan. Faham? Ini kafir, na'udzubillah. Tak kira siapa. Tak kira siapa dia. Dia orang besar mana pun, kalau apa yang Rasul bawa sebahagian dia benarkan, sebahagian dia tidak membenarkan, setengahnya dia setuju, setengahnya hatinya tak setuju, maka kafirlah dia. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira kaya, tak kira miskin, tak kira siapa. Ustaz, yang membenarkan itu adalah dia tertaruh pada hukum fiqh atau iman? Makna hukum pun sama. Kalau perkara tu dari segi syarak dah mewajibkan, makna hukum yang kata wajib solat tu ambil daripada Quran, hadis. Jadi kalau dia tak membenarkan, makna dia tidak membenarkan Quran dan kafirlah dia. Kalau bab sunahnya, Bab sunat, sunnah. Ada yang macam contoh, Nabi larang pergi ke mana-mana orang perempuan kan, tapi ada yang membenarkan, ada yang apa tadi? Tadi satu. Itu orang panggil khilaf. Itu dia tak termasuk dalam ni. Dah. Apabila ada khilaf, ada ulama yang kata ya, ada ulama yang tidak, itu maknanya ada, itu bukan qat'i hukum tu, ada khilaf. Ada yang katakan wajib, ada yang katakan sunat. Itu lain. Ada pun benda yang dah memang ijma' kata wajib, kita tak percaya benda tu, rosaklah akidah. Ni contoh macam ni, belajar sifat 20 ijma' ulama wajib, tiba-tiba dia kata tak wajib, rosak akidah dia. Menolak ijma' tu rosak akidah tu kan. Tolak ijma' rosak akidah. Sebab ijma' ni benda yang diambil daripada Quran dan tolak ijma' bermaksud menolak Quran dan hadis pada hakikatnya. Jadi sebab itulah kita Quran, pegangan kita Quran, hadis, ijma' ulama dan juga qiyas. Jangan pakai Quran dan hadis saja. Kita tak reti. Sebab itulah perlu kepada ulama yang menterjemahkan, menghuraikan.
Quran dan hadis tu sehingga kita baru boleh ambil manfaat daripada Quran dan hadis. Kalau nak harap kita sendiri korek, mati hidup semula 10 kali pun taknya faham. Mati hidup balik, mati hidup balik, mati hidup balik, taknya reti nak keluarkan hukum daripada Quran tu. Apa alat yang kita ada nak korek hukum dalam tu? Dan terkadang dan kadang-kadang jadi ia orang yang tak tahu hukum akal ni kadang-kadang jadi kafir. Kadang-kadang boleh merosakkan akidah pula. Kenapa pula boleh jadi kafir? Dengan sebab tidak mengetahui hukum-hukum akal yang tersebut. Seperti ni contoh dia cakap tu ada alasan, tuan-tuan. Bukan dia cakap kosong, ada alasan dia. Kenapa dia kata kalau orang tak tahu hukum akal ni kadang-kadang boleh jadi kafir? Mana contohnya? Seperti ni seperti dia nak bagi contoh orang yang tak reti hukum akal yang boleh rosak akidah menjadi kafir. Seperti i'tiqad. Makna seperti seseorang ini memiliki pegangan ataupun kepercayaan dalam hati seseorang akan bahawa Tuhan itu putih umpamanya. Dalam hati dia tak cakap, diam-diam dalam hati dia, ontok-ontok dalam hati dia, ontok-ontok dalam hati dia. Duk percaya Allah ni warnanya putih, terang, benderang, dia percaya macam tu. Dalam diam-diam dia tak cakap orang. Kalau cakap terang-terang kafir dah, terang-terang. Nampak dah? Kalau terang-terang di luar kan, makna jatuh dia dalam perkara yang merosakkan akidah dalam bentuk perkataan. Ini dia tak cakap. Dia kafir sembunyilah. Dia selama ni dia percaya yang Tuhan ni ada cahayanya terang benderang macam lampu ni lagi terang lagi. Dia percaya macam tu. Rosak akidah. Kenapa? Kerana dia dah menyengutukan Allah dengan sesuatu. Bahaya tak tahu? Bahaya. Bahaya, tuan-tuan. Bahaya, jangan main-main. Macam-macam duduk dalam hati dia diam. Dia percaya Tuhan ni warna putih. Yang tu pula dalam diam-diam dia percaya Tuhan tu warna hijau. Yang tu pula dalam diam dia percaya Tuhan tu warna biru. Ikutlah. Yang tu percaya Tuhan oranye. Macam-macam. Macam-macam. Maka rosaklah akidah dia. Makna dia kafir di sisi Allah. Sebab benda tak zahir. Kalau dia cakap terang-terang, kau nak tahu tak, aku percaya Tuhan ni begini warnanya, tu terang-terang kau murtad dah ni. Wajib syahadah balik. Sebab nyata dah perkataan. Wajib dah. Nyata dah perkataan yang memurtadkan dia. Ni dia diam. Ni diam-diam ni bahaya ni. Orang tak boleh tegur. Orang tak tahu nak tegur, mana kita tahu dia salah. Nampak dia semayang, nampak dia puasa. Lidahnya kata Allah Tuhan Muhammad Rasul, mana kita tahu rosak akidah dia. Bila dibahaskan, bila kita belajar ilmu akidah ni, barulah terkeluar benda-benda tadi tu. Baru nampak, salah rupanya begini, salahnya begitu, tak boleh begini, tak boleh begitu. Kalau tak belajar, ada jumpa kawan kat kedai kopi ke, rumah kenduri ke, sembang pasal akidah? Ada? Siapa kawan tu? Ni sambil-sambil potong bawang, pun nak tahu dah kita ni ahli sunnah wal jamaah. Akidah kita ni begini. Hukum akal terbahagi kepada 3. Ada? Elok sangat tu. Waliullah boleh jadi tu. Takkan jumpa, tuan-tuan, ni benda yang kita sembang ni takkan jumpa melainkan dalam majlis ilmu lah, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar, bila kita nak tahu benda ni? Umur kita makin pendek. Kita seronok sambut happy birthday, anniversary. Seronok dengan umur kita yang semakin pendek. Bagi hadiah, bagi batu nisan. Happy birthday to you, abang bagi batu nisan, siap tulis nama, tarikh buat tanda soal. Hampir, tarikh hampir. InsyaAllah. Kemudian katanya musannif lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Sungguh bila kita belajar baru nampak, rupanya macam ni. Ingatkan boleh percaya ikut suka hati, senang-senang, pandai-pandai, rasa-rasa. Dah, mana boleh? Tak boleh rasa-rasa. Kemudian
I'tikad orang bahawanya Tuhan itu putih umpamanya, kenapa pula dia tu boleh jadi rosak akidah jadi kafir? Kerana orang yang i'tikad Tuhan tu putih misalnya, itu ialah orang yang menyerupai ataupun menyerupakan. Orang yang menyerupai makna orang yang menyamakan, menserupakan Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini. Dipanggil orang yang mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, menyamakan Allah. Mensyirikkan Allah, menyamakan Allah, menyengutukan Allah. Adik-beradik dia. Maka iaitu Tuhan tu putih, jaga iaitu tu. Iaitu tu ada tempat rujuk tu. Maka iaitu Tuhan putih mustahil. Ataupun iaitu putih mustahil atas Allah Ta'ala. Apa maksud mustahil? Mesti tidak sungguh. Dah belajar tadi tu. Mustahil maknanya mesti tidak sungguh, ataupun mesti tak boleh diterima pada akal. Selama mana tak boleh terima? Selama-lama tak boleh terima. Selama-lama tak boleh terima. Tuhan tu warna putih, tak boleh terima pada akal, selama-lamanya tak boleh terima. Macam tu lah. Itu makna mustahil. Kalau bukan boleh jadi, boleh jadi maknanya bukan mustahil, boleh jadi itu harus. Maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala. Putih, Allah putih, tentu tidak sekali-kali pada Allah. Dan orang yang i'tikad menyerupai ataupun menyerupakan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu itu. Apa maksud baharu? Sesuatu yang ada permulaan boleh, sesuatu yang boleh yang boleh ada, boleh tak ada boleh, sesuatu yang berubah-ubah boleh. Itu baharu. Jadi benda baru ni banyak. Ni kita ni baru. Manusia, syaitan, jin, iblis, makhluk yang boleh nampak, yang tak boleh nampak. Yang nampak ni pun kita belum tengok semua, betul? Ni yang jadi nampak ni. Banyak lagi yang kita belum nampak. Kalau nak cerita yang tak nampak, lagilah tak tahu apa ke benda tak pernah tengok. Ni yang kat dunia, nanti dalam syurga lagilah tak tahu. Banyak dah. Banyak. Dalam neraka, banyak. Satu pun tak serupa dengan Allah. Yang banyak-banyak tadi tu, alam zahir, alam gaib, dunia, akhirat, syurga, neraka, yang dah jadi, yang belum jadi, yang dah ada, yang dah binasa, ataupun yang belum Allah jadikan lagi masa-masa akan datang, satu pun tak ada yang serupa dengan Allah. Macam tu. Bukan tak serupa dengan benda yang ada sekarang. Boleh jadi nanti lagi akan datang, akan muncul satu benda yang serupa dengan Allah. Dah. Tak serupa sedia kala dengan sesuatu, dan tak serupa selama-lamanya. Sebab sifat mukhalafah ni sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib ni sifat yang mesti ada selama-lamanya. Dia tak berubah dah. Tuhan tu tak serupa dengan makhluk sekarang. Nanti dah kiamat baru dia serupa. Dah mustahil. Macam tu. Seronok tak ngaji? Yalah tu. Bahasa yang betul kita nak sebut baru ke baharu? Baharu. Kalau istilah kita ni baru, ada yang sebut baharu. Baru pun boleh, baharu pun boleh. Baharu tu ataupun baharu ataupun baru, makna merujuk kepada sesuatu yang asalnya tiada. Baru ada. Dulu tak ada. Baru ada. Baharu. Kan ada beza baharu dengan baru? Ada. Apa baru? Baru kalau ikut dalam kamus kita ni, baru ni macam just baru jadi. Sama lah tu. Pun baru lah kata. Baru jadi. Baru itu. Ataupun yang dah lama jadi pun, dah lama baru jadi. Dah lama dijadikan pun baru je. Macam alam ni Alam ni tak tahulah berapa juta tahun asalnya baru juga. Yang baru jadi ni pun baru juga. Tu dua-dua tu sama, mungkin orang panggil. Sesuatu yang asalnya tak kira lah dia dah lama ke ataupun dia baru muncul sekejap tadi, pun sama kedua-dua tu. Dua-dua tu mungkin orang panggil. Dua-dua tu makhluk. Dan orang yang i'tikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baru ataupun baharu itu, jadi kafir.
Na'udzubillah min zalik. Ini hukum dia, ini hukum dia. Siapa? Mana kita tahu? Siapa-siapa yang langgar lah. Dialah yang jadi kafir ni. Kita jangan. Maka sebab tu kita kena tahu. Bila kita tahu baru boleh kita berhati-hati. Oh, aku tak nak jadi orang macam ni. Maknanya kalau aku buat benda ni aku jadi kafir. Oh, na'udzubillah, aku tak nak. Jadi takut tak kita? Barulah kita boleh berhati-hati sebab kita dah ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, tak tahu, kita langgar je. Langgau je. Main langgau je. Dah tak tahu. Rupa-rupa yang kita cakap, yang kita buat, yang kita percaya selama ni dah merosakkan akidah kita tanpa kita sedar. Tapi muju sedar pun waktu hidup ni. Taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Taubat sungguh. Andai katalah sebelum ni ada benda-benda macam ni dalam hati kita, taubat sungguh-sungguh dengan Allah. Allah Maha Allah Maha Pengampun. Jadi sekarang ni Allah nak bagi kesedaran kepada kita betapa pentingnya belajar ilmu tauhid ni, supaya jadi iktibar untuk kita mendidik anak-anak kita. Contohlah sebelum ni ada benda-benda yang kita dah sebut banyak-banyak ni ada dalam diri kita yang merosakkan akidah. Kenapa jadi macam tu? Sebab kita tak belajar dulu. Sekarang baru kita tahu. Mudah-mudahan timbul penyesalan. Jadi daripada penyesalan ni lah akan menarik kita kepada bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Allah Maha Pengampun kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita ikhlas sungguh-sungguh bertaubat, Allah Maha Pengampun. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, orang yang berjahat sangka dengan Allah. Jahat sangka dengan Allah ni dosa besar. Wajib kita percaya Allah akan mengampunkan dosa tu. Dan daripada tu Allah Ta'ala nak bagi kita pelajaran betapa pentingnya belajar agama ni. Lebih-lebih lagi tauhid ni. Makna aku dah terlewat. Ini pengajaran. Jadi aku tak nak anak aku, keturunan aku jadi macam aku. Cukuplah aku yang lalui. Dan insya-Allah kalau begitulah dalam hatinya, insya-Allah asbab daripada dia nanti akan terbit. Maknanya keturunan yang ambil berat tentang ilmu agama, insya-Allah. Jadi Allah tak sia-siakan jadi benda tu. Semua ada hikmah. Ada orang kata kenapalah sekarang baru aku. Jangan tanya, Allah atur molek dah tu. Kenapalah sekarang baru Allah pilih aku belajar. Kenapa tak macam budak-budak kat tahfiz tu 9 tahun dah duduk tahfiz. Dah kita tahu hujung jatuh dia selama mana dia duduk tahfiz tu. Kita tahu hujung jatuh dia bagaimana besok. Kita tak tahu berapa banyak orang yang awalnya beramal akhirnya maksiat. Kita ni mujur ni, makna dah nak sampai ke penutup ni Allah ambil kita. Mudah-mudahan istiqamah sampai kita mati. Kalau daripada muda dulu kita belajar, belum tentu lagi sekarang kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan. Berapa banyak orang yang dah belajar mula-mula dulu sekarang dah relax dah. Tak peduli dah sebab apa, aku dah belajar. Buat apa nak belajar lagi? Rugi tak? Maksudnya walaupun dia tak buat benda maksiat, penutup dia tu. Penutup dia tu bukan sebagai orang yang belajar agama, rugi lah. Tu hikmah dia. Kita kena syukur banyak-banyak. Ya Allah, alhamdulillah, mujulah kau ambil aku umur macam ni. Mudah-mudahan aku istiqamah dan mati aku dalam keadaan aku sedang sibuk berbimbang memikirkan tentang ilmu. Kalau tak dulu fikir tentang duit, tentang projek, tentang apa, sekarang ni fikir pasal malam ni kuliah, malam tu kuliah. Mana dalam hati ni dah tertambat dengan ilmu, tuan-tuan. Ini kemuliaan. Masuk dalam golongan orang yang insya-Allah akan diteduhkan oleh Allah di bawah bayang arash di hari kiamat besok. Orang yang hatinya sentiasa bergantung, terikat dengan majlis-majlis ilmu ataupun terikat dengan masjid. Kenapa terikat dengan masjid? Dengan ibadah maksud dia. Tak kiralah masjid, makna hatinya terikat dengan ibadah. Sekalipun tubuhnya di luar masjid, tapi hatinya sentiasa memikir nak beribadah di masjid. Jadi cerita masjid ni golibnya tempat ibadah. Teringat besok kuliah ni, petang besok gini. Dia tak ada mikir lain dah. Tu hatinya sentiasa bergantung nak belajar. Matinya dalam sebagai penuntut ilmu, matinya syahid. Allahumma amin. Tapi betulkan niat kita. Tapi kalau niat kita salah, habis, rugi kita. Walaupun mengaji, tapi niatnya salah, habis. Nak orang kata kita rajin, tak nak orang kata kita begini, jadi aku pergi belajarlah, baru orang tak cakap.
Tak kena tu, dibetulkan niat kita. Sebab dalam apa jua amal ada musuh kita, ada musuh, iaitu nafsu dan syaitan yang sentiasa nak merosakkan kita punya ibadah. Dia tak boleh rosak kat sini, dia rosak kat situ. Tak boleh kacau sini, dia kacau situ. Sebab tu kita kena berhati-hati. Kena belajar ilmu tasawuf. Tasawuf ada baca sini kita apa? Muka surat apa? Tak apa asalkan belajar. Hari ni dia baca muqaddimah baru datang ngaji sampai ajal dia, mati dia sebagai penuntut ilmu. Jangan risau. Baru hari ni datang belajar, mati dia malangkan. Mati syahid tuan-tuan. Ini tak rugi belajar ni. Belajarlah. Betulkan ni azam aku nak belajar istiqamah sampai habis nyawa aku. Kok mana-mana pun aku nak istiqamah belajar. Insya-Allah Allahumma amin. Kemudian dan orang yang tadi Tuhan akan sesuatu daripada makhluk ini, maka iaitu mustahil atas Allah Ta'ala, yakni tentu tidak atas Allah Ta'ala. Dan orang yang i'tikad menyerupai Allah Ta'ala dengan segala yang baharu itu jadi kafir. Kalau begitu, tahulah kita, maksudnya fahamlah kita yang belajar ni, bahawa belajar makna mengambil tahu tentang apa itu hukum akal, itu hukumnya wajib syarak pula. Jadi hukum belajar, hukum mempelajari hukum akal tadi jadi wajib syarak yang dulu tu, iaitu buat dapat pahala, tinggal berdosa. Jadi jangan tinggalkan belajar ni. Kalau tinggal berdosa. Bukan maksudnya tinggal terus, maknanya bukan besok tak ada kelas tauhid dosa. Ustaz besok datang ni, ustaz ajar besok dosa. Tak ada cuti aja tu. Mana tak belajar langsung. Tak belajar langsung tu dosa dah. Habis tambihun bermula. Tambih maknanya awas, hati-hati, jaga-jaga. Tu tambih. Isyarat kepada benda yang dia nak bagi tahu ni benda penting. Kalau dekat jalan raya tu dia ada awas, mana nak bagi tahu benda penting, suruh ambil perhatian. Makna yang tadi tak payah ambil perhatian, dah ambil juga. Yang ni pun kena ambil juga. Bermula perkataan wajib banyak maknanya. Jadi perkataan wajib tu, sebutir tu, wajib tu banyak makna. Jadi bila satu perkataan ni dia banyak makna, ni yang kita nak kena faham. Takut nanti kita salah faham. Contohlah perkataan wajib ni, katakanlah dia ada 5 makna. Makna pertama, makna kedua, makna ketiga, makna keempat, makna kelima. Bila kita dengar wajib, kita ingatkan makna yang pertama. Rupanya orang bercakap tu nak makna yang kelima. Lepas tu kena faham. Bermula perkataan wajib tu banyak maknanya, tetapi disebutkan di sini mana dalam kitab ni 4 jua, iaitu 4. Yang pertama wajib pada syarak. Dah belajar dah gitu, wajib pada syarak, perkara yang dituntut oleh Allah atas diri kita, yang diputuskan oleh Allah atas diri kita supaya melaksanakan, buat dapat pahala, tinggal dosa. Kemudian yang kedua wajib aradi. Betul? Wajib juga. Tapi wajib aradi, iaitu perkara yang menjadi ketetapan dan ketentuan daripada Allah, tetapi Allah tidak menuntut pihak kita melakukan dan melaksanakan. Cuma nak bagi tahu benda ni pasti berlaku dan pasti terjadi kerana telah dijanjikan oleh Allah. Atau yang hidup wajib mati, atau yang mati wajib hidup kembali, atau wajib aradi. Kemudian tengoklah balik sambil nak menunggu cerita pangeran pukul 6 tu. Tengok saya nanti kemudian yang ketiga wajib pada adat. Makna sesuatu yang menjadi kebiasaannya. Contoh api, wajib membakar. Jadi kita kata api membakar ni hukum adat. Pisau yang tajam melukakan, itu wajib pada adat. Itu wajib adat. Okey, habis dah. Dan yang keempat wajib pada akal, iaitu perkara yang akal kita memutuskan mesti ada ataupun mesti sungguh, tidak terima tiada sekali-kali. Jadi harap kita dapat beza. Wajib syarak apa, wajib aradi apa, wajib adat apa, wajib pada akal apa. Barulah kita tak terkeliru nanti. Baru kita tak salah faham. Wajib sembahyang lain, wajib kenyang lain, wajib mati lain, wajib ada Allah lain. Jadi tak sama.
Kemudian dan demikian juga perkataan mustahil, iaitu 3 perkara. Mustahil pun ada banyak juga maknanya. Jangan bila kita dengar mustahil kita pukul rata satu je. Dah, mustahil ada 3. Yang pertama, mustahil pada Arab atau mustahil aradi. Apa mustahil aradi? Perkara yang berlawanan dengan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah dah menjanjikan yang hidup wajib mati. Tiba-tiba dikatakan pula yang hidup takkan mati. Mustahil. Apa mustahil? Mustahil aradi. Kemudian mustahil pada adat. Perkara yang menyalahi hukum kebiasaan. Benda pelik-pelik. Benda pelik-pelik yang menyalahi hukum kebiasaan. Makan banyak tapi tidak kenyang. Mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Tanam pokok pisang, keluar buah mangga. Tanam pokok pisang, keluar buah mangga. Mustahil pada adat, tapi harus pandai dah. Harus pada akal. Mustahil pada adat, tapi akalnya harus, kerana Allah harus menjadikan demikian. Dan mustahil pada akal. Ni perkara yang akal tak boleh terima sekali-kali. Perkara yang akal tak boleh terima ada sekali-kali. Akal menghukumkan mesti tiada, mesti tidak sungguh selama-lamanya. Contohnya apa? Anak Tuhan. Contohnya anak Tuhan. Anak Tuhan mustahil pada akal, tak boleh terima pada akal selama-lamanya. Lemah Tuhan, pekak Tuhan, bisu Tuhan, ikutlah kekurangan itu pada Allah tu mustahil. Subhanallah, maha suci Allah dari sebarang jenis sifat kekurangan. Demikian lagi perkataan harus, maka iaitu perkataan harus ada 4 maknanya. Harus pada syarak lain, harus pada aradi lain, harus pada adat lain, dan harus pada akal lain. Maka tiap-tiap satu daripada yang tersebut berlain-lainan maknanya. Lain-lain makna tu. Jadi hati-hati. Hati-hati. Takut salah faham. Karomah tu masuk dalam perkara haruslah. Harus pada akal, mustahil pada adat. Sihir pun sama. Sihir kan benda pelik-pelik kan. Mana pada adatnya mustahil dia boleh buat macam tu, tapi pada akal terima, sebab itu kekuasaan Allah dengan izin Allah hakikatnya. Syirik tak syirik tu cerita nombor 2 lah. Cuma nak ceritakan yang dia orang buat black magic tu, ada yang jenis trik, ada yang jenis memang guna sihir sungguh. Makna benda tu harus pada akal boleh terima. Dia nak terbang ke, dia nak melayang ke, dia nak keluarkan air daripada tangan dia ke, ikutlah macam-macam sihir tu ada. Maknanya benda tu akal boleh terima, jangan tak percaya pula. Makna kita percaya itu kekuasaan Allah, bukan percaya ke dia tu ada kuasa. Jangan percaya ke dia tu pula. Dia tak ada apa-apa, dia sama dengan kita manusia. Cuma berlaku benda tu dengan izin Allah. Allah tak izin tak jadi. Allah tak izin tak jadi. Begitulah juga dengan karamah, begitulah juga dengan mukjizat. Kalau bukan dengan izin Allah tak jadi benda pelik-pelik tu. Sebab tu benda-benda yang pelik tadi harus pada akal. Harus tak kiralah mukjizat, tak kiralah karamah, tak kiralah sihir, tak kira ma'unah. Ma'unah ni benda pelik yang Allah bagi kepada orang biasa. Orang biasa, orang macam kita ni, kadang semayang, kadang tak semayang, kadang mengaji, kadang tak mengaji, kadang mengumpat, mana pula kadang mengumpat, selalu mengumpat, berdengki, selalu berdengki, selalu bersangka jahat. Tiba-tiba berlaku benda pelik pada kita. Tengah-tengah panjat pokok kelapa sampai pucuk sana tu jatuh, tak adanya apa-apa dia. Kepala dululah tu. Kepala dulu. Pacak dalam tanah kepala dia. Bangun tak ada apa, bersikat rambut. Tak ada melecet, tidak mengaduh, tidak. Pelik tak? Pada adat main-main mati tu. Tapi berlaku pada dia ni kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak semayang, tapi berlaku benda pelik pada dia. Namanya ma'unah, semata-mata pertolongan Allah. Tapi jangan panjat terjun balik. Jangan try lagi sekali. Dia bukan karamah. Kalau karamah ni dia boleh berulang-ulang.
Dia boleh berulang-ulang nak jalan atas air berulang-ulang. Itu lain, itu karamah. Ni maunah, jangan try. Tu tadi semata-mata belas kasih Allah je tu, nak bagi kesempatan taubat ke, pergi mengaji ke, betulkan semayang ke. Kadang berlaku benda pelik-pelik pada kita, jangan perasan pula, oh karamah dah aku ni. Aku ni jarang-jarang semayang, kadang jadi pelik-pelik wali. Bukan wali, tak payah nak perasan tuan-tuan. Semata-mata Tuhan tolong, Tuhan belas kasih atas kita, nak menyelamatkan kita agar kita bersyukur dengan keselamatan tadi. Yang tak semayang, yang dah semayang, baiki semayang, pergi ngaji dan macam-macam lagi. Itu namanya maunah. Cukuplah sekadar itu. Hendaklah mengambil perhatian pada huraian yang telah lalu. Itu nasihat, peringatan daripada Tuan Pengarang Kitab. Dia suruh kita ambil perhatian, ulang-ulang balik yang dah lepas-lepas ni sebelum jauh. Jadi ada hikmah kita punya kelas ni bukan tiap-tiap hari. Mana ada masa untuk kita nak ulang kaji. Kalau macam kat pondok tu kan, pagi tauhid, tengah hari tauhid, malam tauhid. Tak dan nak mikir. Tu yang tulis banyak-banyak lah tak faham tu. Tak dan nak ulang kaji. Baru nak ni tak faham dah masuk pelajaran lain. Tak faham masuk pelajaran lain. Nanti yang buka tutup. Habis. Khatam kitab. Habis dah. Cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Insya-Allah sama-sama kita doa kepada Allah. Ada soalan lagi. Nasib baik sempat. Yang tadi Ustaz baca yang kat dulu kadang-kadang dia jadi kafir juga sebab dia tak mengetahui akad. Jadi dia jadi kafir sebab macam dia ada dudukan. Macam yang Tuhan putih. Jadi dia dah jadi kafir. Jadi kafir. Kalau dia orang macam ni, dia nak bertaubat, tapi kalau dia Islam nanti dia kena bertaubat sungguh-sungguh lah. Tapi mana dia nak tahu? Mana dia nak tahu yang akidah dia tu salah? Kecuali macam mana kalau dia mati macam tu, mati macam tu lah, mati kafir dah dia. Sebab itulah pentingnya belajar ni. Di situlah baru kita boleh sedar. Contoh macam sekarang andai katalah, bukan ni sebagai contoh, dalam ni ada seorang ni nama dia, boleh jadi sebelum ni pegangan dia macam tu, selama ni dia percaya Tuhan warna putih. Bila dia dah belajar gini, salah rupanya, rosak akidah aku selama ni, maka baru dia sedar. Nampak tak? Bila dia belajar dia baru dia sedar salah, maka bertaubatlah pada Allah sungguh-sungguh. Bertaubatlah, tinggalkanlah pegangan tu, ambillah pegangan yang betul. Taubat sungguh-sungguh, mengaku bersalah, menyesal dengan Allah sungguh-sungguh, dan azam tak nak tinggalkan ilmu, azam nak berubah sungguh-sungguh, menyesal sungguh-sungguh, begitu. Pasti Allah Ta'ala terima taubat kita. Syahadah lah balik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkah menjadi ilmu kita pada hari ini, dengan berkah pengorbanan, ada lagi. Mudah-mudahan. Kalau macam kita selalu memomokkan takut dengan Tuhan tu, kita tak rasa kita takut. Tu seram. Mensyirikkan ni kalau seram tu biasa, kita pun seram juga. Kadang bukan dengan hantu, dengan bini pun kita seram. Gitu. Jadi seram dengan hantu, seram dengan bini tidak mensyirikkan. Faham? Apa makna syirik? Faham balik apa makna syirik? Dalam hati kita menyamakan setan, jin, iblis tadi macam Tuhan. Menyengutukan, mensyirikkan. Menyengutukan pada pihak mana? Contoh, kita meyakini bahawasanya jin ni dia ada kuasa mendatangkan mudarat pada diri kita. Itu mana syirik lah tu. Kalau setakat seram tak jadi masalah. Kita pun selalu seram. Tapi kalau dalam hati kita beriktikad bini kita ada kuasa memudaratkan kita, syirik lah. Dia percaya laki dia ada kuasa mendatangkan mudarat pada diri dia, syiriklah dia dengan Allah tu. Bukan syarat dengan jin. Dengan manusia pun sama. Kita percaya duit boleh memberikan sesuatu, duit ada kuasa macam Tuhan memberi sesuatu, kafirlah dia, syiriklah dia tu. Sebab tu setan-setan ni, iblis-iblis setan ni, dia suka kadang-kadang menjelma pada tempat-tempat yang kebiasaannya berlaku kemalangan dan sebagainya. Dia selalu menjelma kepala
Abadan itu. Separuh pinggang je naik motor. Gitu tu. Kenapa tu? Apa tujuan dia tu? Dia nak menghasut kita supaya kita beriktikad, makna percaya dalam hati selama ni kemalangan, kemudaratan yang berlaku di sini kuasa dia. Dia nak kita percaya sampai tahap tu. Nampak tak? Dia nak orang percaya bahaya, kemudaratan yang berlaku di situ disebabkan dia. Makna sampai orang iktikad benda ni ada kuasa mendatangkan kecelakaan. Nampak tak? Dia nak orang percaya sampai macam tu. Jadi bila orang percaya sampai macam tu, makna dekat selekoh tu ada setan jin iblis, dia ada kuasa memudaratkan kita. Makna kalau kita lalu situ tak jamu dengan McDonald, KFC, kita tak lepas. Contohlah, sehingga jadi iktikad dia, kepercayaan dia, sehingga dia memberi kesan dia memberikan sesuatu, mempersembahkan sesuatu, kerana kalau tak buat macam ni nanti aku mudarat. Tu jadi syirik lah kalau macam tu. Kalau setakat seram-seram tak ada masalah. Jangan hati tu yakin yang dia ada kuasa macam Allah, dia boleh memberi manfaat, dia boleh memberi mudarat macam Tuhan. Itu baru syirik. Tak kira dengan setan jin iblis, dengan siapa-siapa pun samalah. Mempercayai selain Allah macam Allah. Sama ada mempercayai selain Allah tu pada menyerupakan Allah pada pihak zatnya, ataupun menyerupakan makhluk lain pada pihak dengan Allah pada pihak sifatnya, ataupun menyerupakan makhluk lain serupa dengan Allah pada pihak perbuatannya, maka syiriklah dia. Dah. Okey. Ada lagi. Okey, last. Saya pernah kerja di pulau. Dan ada satu kematian berlaku dekat situ lah. Jadi bila berlakunya satu mayat yang ditemui di kawasan pulau kita kerja tu, jadi majikan saya yang besar di atas tu, dia akan buat something like ritual tau. So, Di Muslim ke tidak? Muslim. Tapi bekerja dan dekat pulau tu, majoriti orang Melayu lah. Orang Islam lah, Melayu ke Islam? Okey, lepas tu? Okey lah, agama Islam lah. InsyaAllah sakit baik Okey, lepas tu? Dia join sekali? Macam ritual tu, di pekerja disuruh macam diberi makan pada laut. Jadi, Buang ancak. Tu benda-benda syirik lah tu. pekerja yang buat, Rosak akidah. alamak. Rosak akidah. Tapi kita tak nampak Ustaz dia suruh buat sebab tak beriman ada Ustaz. Taubat kepada Allah. Sebab itulah penting tadi tu. Makna kita jangan maksudnya menyertai aktiviti keagamaan, lebih-lebih lagi benda yang macam tu. Jangan kita melibatkan diri. Kita kena ada ketegasan, kita orang Islam. Itu kepercayaan awak. Awak nak buat macam itu kepercayaan awak. Awak dah memang duduk dalam kafir. Saya beriman. Saya tak boleh sertai benda-benda macam tu. Taubatlah sungguh-sungguh dengan Allah. InsyaAllah Allah Maha mengetahui. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma ahli kulli untha wa dhakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.